Ketika kita lena di buai mimpi, ketika kita terus selesa di bumi bertuah ini, tahukah anda ada insan berkorban demi pastikan semuanya tidak ragu dan bimbang? Gagah setia mereka di daratan, lautan luas, semangat mereka sentiasa berkorban. Sentiasa di angkasa raya, megah mereka kekal di awan. Mereka tidak pernah minta disanjung akan ribuan pengorbanan yang telah dicurahkan. Sentiasa bersepadu di mana saja mereka berada, walau menjangkau sempadan. Ketika negara dan dunia bergelut mencari penawar, keringat mereka yang tumpah demi rakyat yang dambarkan harapan. Ketika benteng diperkasa dari dicerobohi, mereka abaikan risiko dari dijangkiti. Tekad mereka terus berkorban demi tanah air, demi ibu pertiwi. Hanya satu harapan mereka, kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Semuanya demi negara berdaulat, Malaysia. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia yang ke-88 dan selamat Hari Malaysia diucapkan kepada seluruh penonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Da'i Aiman. Kita nak mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua penonton kita pada hari ini. Terus kibarkan jalur gemilang merah mubara, semangat wajah kan. Mudah-mudahan dengan semangat kemerdekaan yang kita bawa pada hari ini dapat sama-sama kita mempertahankan negara. Kita takut kerana apa? Suatu hari nanti mungkin negara kita akan diuji. Bagaimana ujian tersebut, kita pun tak tahu. Oleh sebab itu, bermula daripada sekarang, jom sama-sama kita mempertahankan negara kita. Bagi mengulas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda secara special ni. Kita bawakan kepada anda Colonel Dr. Khairul Fauzi Azmi. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Masya-Allah. Saya tiba-tiba kena berdiri tegak sikit ni. Oh, tuan, apa khabar? Saya? Okey, baik, alhamdulillah. Kita bersama dengan Dr. Khairul Fauzi. Walaupun baru sekejap kita sembang-sembang tadi doktor saya ingat doktor ni jenis macam ni kawan rupanya doktor pun kelakar aja kan. Okey, baik. Jadi topik perbincangan kita pada hari ini adalah mempertahankan negara. Jadi ini satu topik yang cukup besar, cukup dekat dengan jiwa kita. Bukan setakat kita melihatkan kepada kita sayangkan negara, tapi di sebalik sayangkan negara itu perlulah ada rasa untuk mempertahankan negara kita. Baik, pada para penonton yang ingin mengajukan soalan, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dan boleh juga hubungi kita di talian 1800 88 1677. Terus kongsikan, sukakan dan sebarkan agar lebih ramai yang dapat menonton perbincangan kita pada hari ini. Special kepada anda semua, pertahankan negara. Jadi untuk permulaan inilah kita nak faham jugalah doktor, apa yang dimaksudkan dengan mempertahankan negara. Tapi sebelum tu para penonton, doktor juga merupakan pengarah pengurusan Kor Agama Angkatan Tentera Kagat. Masya-Allah, pengarah duduk sebelah saya ni, saya seronok je. Ya Allah. Okey. Baik, apakah yang kita boleh faham tentang pertahankan negara doktor? Baik, terima kasih. Saya mulakan saudara Da'i Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang saya kasihi lagi rahmati Allah sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah Allah jua pada pagi ini saya dapat bersama dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Oh, betul. Begitulah insya-Allah. Yang mana topik kita berkenaan dengan pertahankan negara. Sebelum itu saya juga ingin mengambil kesempatan dari Aiman untuk nak mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh rakyat warga Malaysia, dan kebetulan tarikh maknanya 16 September ni iaitu tarikh yang sama juga kepada Angkatan Tentera Malaysia. Masya-Allah. Iaitu hari ulang tahun ATM ke-88. Justru saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun ATM ke-88 kepada seluruh warga ATM yang terdiri daripada tentera darat, tentera laut, tentera udara. Yang mana seperti kita tengok di video klip tadi, ya, masya-Allah, ya, itulah insan-insan yang di sebalik keselesaan kita, di sebalik kesejahteraan negara kita ni, kita jangan lupa ada insan-insan yang berada di perbatasan, ya, berada di kawasan operasi sepadan, semata-mata untuk mengawal dan memastikan agar negara kita berada dalam keadaan aman dan damai. Jadi saya percaya seluruh rakyat Malaysia menghargai, insya-Allah. Dan berbalik kepada tajuk kita, pertahankan negara ni, maknanya tajuk ini sangat signifikan lah dengan sambutan Hari Malaysia dan begitu juga sambutan hari ulang tahun ATM, yang mana kalau kita tengok balik pada topik tu dari Aiman, macam ada bentuk saranan pun ada, seruan, seruan agar supaya seluruh rakyat Malaysia ya kena ada kekuatan dalam diri mereka, jiwa mereka untuk mempertahankan negara. Bukan ATM sajalah. Bukan ATM saja. Seluruh rakyat. Bukan tanggungjawab yang dipikul oleh agensi pertahanan dan keselamatan seperti ATM, polis sebagainya, tetapi sebenarnya tanggungjawab bersama. Sebab itu tema hari ulang tahun ATM pun kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Ini cukup bermakna. Ya. Jadi alhamdulillah tajuk kita pertahankan negara ini bukan hanya sekadar kita mengetahui bahawa tanggungjawab kita bersama dalam mempertahankan negara, tetapi hakikat yang sebenarnya untuk memberikan kepada kita kekuatan jiwa kita ke arah mempertahankan negara, dia kena ada titik mula dia. Titik mula dia ialah kecintaan kepada negara. Cinta dulu. Cinta dulu. Okay. Tak kenal tak cinta. Kenal, bila cinta dia akan jadi sayang. Bila sayang, dia tidak akan sama sekali membiarkan yang dia sayang itu diporak-perandakan. Kena bagi bunga pula. Maknanya dia akan memastikan bahawa apa yang sayang itu maknanya dalam keadaan baik, ya. Dalam keadaan kita katakan sebuah negara ni aman, makmur, damai. Kita mengharapkan negara kita sebegitu rupa. Kan? Namun seperti mana yang kita sedia maklum, bila kita berbalik kepada agama kita Islam, ya, sebenarnya Al-Quranul Karim, bahkan hadis Nabi kita SAW, maknanya sudah pun memberikan gambaran, penjelasan bahawa pentingnya kita ni mencintai negara kita. Ada saranan daripada Quran dan hadis. Sebagai contoh kita tengok dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 126, yang mana Nabi Allah Ibrahim AS sendiri diceritakan, digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran bagaimana sayang dia, cinta dia kepada Mekah, negeri Mekah tu, sehingga kan digambarkan oleh Allah Ta'ala bagaimana Ibrahim mendoakan. Wa iz qala Ibrahim Rabbij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat ila akhir ayat. Kalau tengok pada ayat ini,
Allah menggambarkan bagaimana Ibrahim alaihissalam mendoakan. Maknanya negeri yang dia duduk bersama dengan keluarga dia, Siti Hajar, Ismail, dia sayang dan kasih kepada Makkah ini, hingga dia berdoa, ya Allah, ya, wahai Tuhan, jadikan negeri ini hadza baladan aminah. Maknanya agar negara ini terus aman, damai, ya, dan direzekikan penduduknya dengan rezeki-rezeki yang banyak, minas samar, buah-buahan dan sebagainya. Nak menunjukkan bahawa betapa cintanya. Begitu juga Nabi SAW bila menyebut tentang Makkah, bagaimana cinta kasihnya Nabi pada Makkah. Dan apabila Nabi SAW berada di Madinah pun, maknanya Nabi berdoa betapa dia sayang dan cintanya tempat tinggalnya di Madinah itu. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam Islam menuntut kepada kita supaya kita sayang, kasih, hubbul watan ni. Daripada kita kasih dan sayang hubbul watan inilah, cinta kepada negara inilah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk memastikan supaya negara kita aman, damai, tidak dicerobohi dengan musuh-musuh yang memporak-perandakan. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran sebagai sama ada dalam kalangan warga angkatan tentera ke, walau daripada kalangan rakyat Malaysia yang biasa ke, semuanya sebenarnya kita kena bersiap sedia. Siap siaga. Siap siaga. Yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal tu, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ila akhir ayat. Kita tengok ayat ini pun nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala mengingatkan supaya kita ini sentiasa bersiap sedia. Bersiap sedia dalam menghadapi keberangkalian. Yang mana di sana adanya penceroboh. Jadi makna bersiap sedialah dalam kita menghadapi musuh-musuh yang menceroboh negara kita. Justru dengan apa? Dengan apa saja kemampuan daripada kekuatan. Bila sebut kekuatan ini, bukan kekuatan dari sudut fizikal, persenjataan, logistik semata-mata. Bukan pistol, senapang itu saja semata. Tetapi rupanya min quwwah ini termasuk dengan persiapan kita terhadap spiritual. Physical, mental. Mental dan juga kerohanian. Kerohanian ini spiritual, yang mana daripada quwwah kerohanian inilah yang diterjemahkan pada hari ini kalau dalam angkatan tentera spiritual combat power. Maknanya kekuatan tempur kerohanian itu. Jadi kekuatan tempur kerohanian ini sebenarnya adalah melihat kepada unsur kejadian manusia. Unsur kejadian manusia adalah daripada elemen jasmani, emosi, rohani, intelek. Okey, cantik. Yang tu kita nak simpan dulu. Sebab kalau doktor kata kekuatan senjata, makcik-makcik kat rumah tu dia ada senduk je. Senduk kena lagi. Macam tu kan. Tapi rupanya doktor ada sebutkan kekuatan kerohanian. Baik, kita nak mendengar penjelasan daripada doktor selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Nampak? Pertiwi pula. Minta maaf tuan ya. Sebab saya tengah praktis ni. Mana tahu kok boleh jadi kagat juga. Okey, baik. Tuan. Ya. Tadi kita dah bicarakanlah ya tentang bagaimana kita bukan setakat ATM je. Kena mempertahankan negara.
Kak Leha, Kak Timah, Kak Long semua duduk di rumah tu pun kena pertahankan negara juga. Betul. Senduk-senduk lah. Ya. Yang penting inilah yang perlu kita faham. Selepas kita mencintai, menyayangi, bayanglah orang bercinta. Kan tuan ya? Orang bercinta ni lautan api sanggup ku renangi kan. Begitu jugalah sayang dan cinta kita kepada negara. Jadi kita ada sahabat kita ni nak bertanyakan satu soalan, ada kaitannya dengan mempertahankan negara daripada sudut rohani ni. Ya, betul. Okey, sahabat kita Hana Wanci, soalannya adalah, Assalamualaikum Kolonel, Doktor dan Dai. Soalan saya, mengapakah kita perlu mempertahankan negara dan apakah yang perlu diterapkan pada setiap rakyat agar ada semangat untuk tidak rela dijajah supaya mempertahankan kedaulatan negara? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. #biar tahu. Jangan keliru. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari ATM ke-88. Dipersilakan Doktor. Baik, terima kasih saudara Dai Aiman. Soalan daripada Hana Wanci. Masya-Allah. Bagus soalannya. Bertanyakan tentang mengapa ya kita perlu mempertahankan negara. Tajuk kita pun pertahankan negara. Rupa-rupanya kita kena ingat balik bahawa mempertahankan negara ni dia adalah termasuk dalam masalah daruriyat. Masalah daruriyat ni dia adalah keperluan asas. Yang mana kalau kita tak pelihara, hidup manusia boleh pincang, boleh bahaya. Jadi ini adalah berkait dengan kita tengok pada maqasid syariah, dia ada menjaga hifzuddin, hifzun naf. Kan? Jadi jaga agama, jaga nyawa. Ni jadi ada hubung kait ni. Ya, lepas tu baru ada jaga akal, jaga harta, jaga keturunan. Tetapi hifzun naf ni adalah sesuatu yang berkait rapat dengan masalah daruriyat. Jadi perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia ini hendaklah maknanya dalam keadaan selamat, terpelihara nyawanya. Dan justru untuk kita nak memperkukuhkan semangat jati diri kita untuk ke arah pertahankan negara ni, tu saya kata tadi bermula dengan cinta dan sayang kita kepada negara. Bila kita sayang kita tidak akan biarkan yang kita sayang, yang kita cinta ini dicemari ataupun dinodai dengan kemudaratan dan sebagainya kan. Jadi kita akan pastikan ya dia dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, negara kita nak terus damai, sejahtera, makmur kan. Itulah impian kita. Jadi justru tanggungjawab ini bukan hanya kepada warga tertentu, tetapi tanggungjawab bersama kepada seluruh rakyat Malaysia. Modal insan rakyat Malaysia ni hendaklah maknanya kita perlu ada kekuatan yang saya kata tadi, Jerry tadi. Bukan Tom and Jerry. Tapi Jerry singkatan daripada jasmani, emosi, rohani, intelek. Jadi 4 unsur elemen ni maknanya yang ada dalam diri manusia perlu ada kekuatan, keseimbangan. Jasmani ni anggota tubuh badan kita lah, fizikal kita ni. Kita ni ada emosi, ada masa kita gembira, ada masa kita duka, menangis, ketawa kan. Itu emosi, ada perasaan. Ya? Dan kita ada rohani. Ini yang saya nak huraikan tentang rohani ni. Kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, masya-Allah, rohani ni dia ada 4 komponen yang perlu kita ambil perhatian. Iaitu yang pertama, pada rohani itu ada roh, ada akal, ada nafsu, ada qalb, hati. Ini yang Nabi kita SAW mengingatkan kepada kita bahawa kekuatan manusia itu maknanya ada 4 komponen ni. Ya, akal, nafsu selalu berlawan. Betul. Ada kalau akal menguasai nafsu, ada kalau nafsu menguasai akal. Ya? Dan qalb ini yang Nabi sebut, iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu alla huwa al-qalb. Ya, kalau baik dia maka baiklah attitude perangai seseorang manusia itu. Kalau buruk dia, tak elok dia, maka tak eloklah. Itu yang dikatakan pentingnya hati, sehingga kan Nabi pegang dada dia, Nabi kata at-taqwa hahuna. At-taqwa ada di sini. Dalam surah Al-Hajj Allah menyatakan surah Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha
aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah manusia itu berjalan di atas muka bumi sedangkan tahu atau tidak bahawa mereka dikurniakan qalb yang boleh maknanya memikir. Dan juga dia ada telinga boleh mendengar. Tapi ada satu benda yang Allah Taala ingatkan kepada kita, manusia ramai yang matanya celek. Tetapi yang tertutupnya ialah mata hati. Allahu Akbar. Fa innaha la ta'mal absar. Mereka itu tidak buta mata kepalanya, tetapi yang buta, yang tertutup adalah mata hati yang ada di mana? Allati fis sudur. Berarti kita heran Nabi takwa huna Nabi pegang sini. Nabi mendoakan kepada Al-Harisah bin Saraqah pun Nabi pegang. Ada. Kan? Sebab apa? Sebab ada rahsia di sebalik qalb. Jadi maknanya kerohanian ini dia ada kaitan yang rapat dengan hati ini. Jadi balik pada jasmani, emosi, rohani, intelek, maknanya Allah Ta'ala menggunakan kepada manusia itu akal yang boleh membezakan mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka berbalik kepada kekuatan, persiapan yang mesti ada kepada modal insan rakyat Malaysia ini ialah keseimbangan antara jasmani, emosi, rohani, intelek. Maka kalau ada elemen-elemen yang dikatakan kekuatan iman, iman, ketakwaan ini, maka ini akan memberikan kekuatan kepada seseorang itu jati diri dia, acuan yang sebenar, ke arah sayang, kasih dan cinta kepada negara, bukan hanya sekadar cakap sayang, tapi dia masuk ke hati ni. Bukan sembang. Bukan sembang. Cinta ni sampai ke dalam hati ni. Maka di situ dia akan datang kejujuran, keikhlasan. Masya-Allah, di situ dalam ya, di dalam. Dalam. Maka ketika itu dia sanggup apa saja berkorban demi kerana sayang dia kepada negara dia. Ini kita nak kekuatan dalaman yang begitu rupalah, dan bahkan saya teringat satu ayat Quran yang mengingatkan kepada kita juga dalam surah Al-A'raf ayat 96, yang mana Allah mengingatkan kepada kita bagi kita yang ada negara ni, yang ada sebagai penduduk negara ni, kita kena ada dua kekuatan. Iaitulah disebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard ila akhir ayat. Kalau tengok pada ayat ni, rupanya Allah Taala nak menggambarkan kepada kita bahawa kalaulah penghuni ataupun penduduk sesebuah negara itu memiliki dua, iaitulah keimanan dan ketakwaan, nescaya Allah nyatakan kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan. Yang ni yang kita nak cari ni. Bila Allah Taala buka pintu keberkatan, rahmat datang. Jadilah negara itu baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ini yang baik, yang Allah lindung dalam keampunan Allah Taala. Jadi apa sekarang cabaran yang berlaku? Kita sebagai rakyat Malaysia tak jemu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ada kekuatan. Hubungan bukan sesama kita tetapi hubungan dengan Maha Pencipta. Ini ada sesuatu yang kena ada. Jadi maknanya kalaulah dalam tentera, kita ada ikrar kesatria. Hebatnya ikrar kesatria kita apa? Yang pertama, ikrar kesatria makna satu janji setia kita. Aku janji macam tu. Aku janji begitu. Kita ada 5. Tapi yang pertama pun cukup menarik. Kan? Dia mendokong kepada rukun negara. Rukun negara yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. Okey. Dalam ikrar kesatuan Angkatan Tentera Malaysia, ikrar kesatuan yang pertama ialah beriman kepada Tuhan dan bertakwa kepadanya. Itu yang pertama. Pertama. Jadi beriman itu maknanya dia mendukung dah rukun negara. Betul. Tapi makna yang begitu luas. Apa ada di sebalik beriman kepada Tuhan, maknanya bukan kita hanya sekadar percaya kepada Allah Taala begitu saja, tetapi kita meyakini dengan sebenar-benarnya. Yang bukan meyakini hanya sekadar cakap, tapi ni ke hati. Dan juga apa yang kita sebut tadi bertakwa. Maknanya apa ada pada bertakwa? Takwa itu ialah kita akan sedaya upaya melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi kalau ada kekuatan ini dalam rakyat Malaysia, ada kepada warga Angkatan Malaysia, masya-Allah, ini akan memberikan kekuatan kepada kita dalam perjuangan dan pengorbanan. Orang kata tepuk dada, tanya iman. Tengok ada tak? Kalau ada, okey lah tu kan. Insya-Allah. Sebab dalam lagu tu dia kata buta mata,
tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya. Sebab doktor sebut tadi, kadang-kadang mata celik tapi hati buta. Masya-Allah. Aduh, itu yang kita takutkan doktor. Doktor, kalau doktor boleh kongsikan pengalaman doktor pernah ke menghantar pasukan untuk ke luar negara? Ya. Ada? Pernah doktor? Ya, saya sendiri terlibat secara tak langsung dalam International Monitoring Team. Iaitulah tim pemantau antarabangsa di Filipina. Kurang setahun. Saya alhamdulillah ada pengalaman berkhidmat di Filipina. Saya dapat melihat bagaimana situasi negara berkenaan dan kita lihat bagaimana nak kita banding kepada negara kita ni, kita rasa syukur sangat. Banyaklah sebenarnya Allah Taala anugerahkan kesejahteraan negara kita ni yang bagi kita kita akan jadi sayang sangat negara kita ni. Kan? Sebab bila kita melihat negara-negara di luar dengan keadaan yang pelbagai situasi yang bermacam-macam yang agak menakutkan kan. Tapi negara kita ni alhamdulillah dalam keadaan aman damai. Bahkan kadang-kadang kita tengok spanduk. Spanduk dia pegang peace. Peace yang maknanya betapanya sama ada yang Islam ke, yang tak Islam ke, semua pegang spanduk tulis peace. Peace tu makna cinta kepada kedamaian, keamanan. Tetapi kalau kita terjemuh dalam bahasa Arabnya, peace tu adalah assalam. Assalam kan. Maknanya kita kata assalamualaikum semua tu. Maknanya Islam mengajar kepada umat dia supaya cinta kepada perdamaian. Cinta kepada kasih sayang, sejahtera. Sebab tu kenapa ya Aiman Allah Taala dalam kita setiap kali solat kita sembahyang. Bila sembahyang kita baca surah Al-Fatihah. Hari-hari kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ulang 2 kali. Betul? Jadi perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim tu ialah kalau kita terjemah dalam bahasa kita ialah itu yang dikatakan nilai kasih sayang. Okey. Rupanya dalam kehidupan kita Allah Taala nak latih supaya kita sentiasa membiasakan dengan nilai-nilai kasih sayang. Yang tadi ialah nilai apa? Peace. Assalam tadi. Assalam. Sejahtera. Jadi itulah sebenarnya apa yang ada di sebalik assalam tu adalah cukup bermakna bahawa semua kita mencintai akan kedamaian dan kesejahteraan. Bila kita tengok di luar negara kan, banyak yang orang kata jauh sangatlah dibandingkan dengan Malaysia ni, dalam keadaan aman dan sejahtera. Tapi doktor, kalau kita lihat ada pencerobohan yang berlaku di Malaysia. Nak tahu apa pencerobohan tu? Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, negara kita tidak lagi orang kata dijajah seperti dahulu, doktor Ya, betul. Alhamdulillah. Namun begitu doktor, baru-baru ini Malaysia diceroboh. Tapi relax dulu, tak habis lagi. Bukan diceroboh oleh penjajah sebagainya, cuma diceroboh kita sebut daripada sudut menceroboh daripada cyber. Pencerobohan cyber. Baik, jadi sahabat kita ada nak tanya satu soalan. Assalamualaikum Kolonel Dr. Khairul Fauzi Azmi, Dai Aiman dan semua. Serangan cyber merupakan senjata baru yang boleh menjadi ancaman kepada keselamatan negara. Ia menjadi senjata baru yang sangat efektif untuk menceroboh mana-mana sistem maklumat atau data sulit kerajaan. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi memperketatkan lagi undang-undang dalam menangani isu tersebut? Terima kasih. Silakan doktor. Okey, terima kasih. Soalan yang cukup baik daripada Puan Syahrila berkenaan dengan serangan cyber. Ini adalah senjata baru, merupakan dianggap sebagai satu ancaman kepada keselamatan negara yang perlu dipandang serius
ya. Tetapi jangan risau, ya. Insya-Allah dalam ATM, dalam PDRM ada ahli dia. Yang akan solve problem, menyelesaikan masalah ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita berdoalah, ya. Moga diberikan kekuatan. Sebab itu balik pada ayat Quran yang surah Al-Anfal ni, bila Allah Taala menyatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah tu. Jadi quwwah ni sebab itulah kena ada kekuatan kemahiran. Kemahiran dari sudut keahlian untuk dari sudut macam mana nak menangani tentang isu teknologi ni. Kan cyber ni kan. Jadi yang merupakan kita anggap sebagai satu jenayah cyber yang cukup berbahaya, yang Allah ceritakan bahawa rupanya musuh ni dia ada musuh yang kita tak ketahui. Kan. Sebab tu tujuan kekuatan persiapan siap siaganya yang disarankan oleh Allah Taala itu untuk menggerunkan musuh. Musuh Allah dan musuh kamu. Dan ada satu lagi musuh yang selain daripada itu, yang kamu tidak mengetahui. La ta'lamunahumullah. Allah ya'lamu, Allah yang mengetahui mereka itu. Jadi inilah sesuatu yang kita kena berwaspada. Ya, dan selaku rakyat Malaysia, maknanya kita akan terus berdoa moga insya-Allah agensi pertahanan keselamatan mereka dapat menyelesaikan permasalahan ini, dan insya-Allah jangan ada kerisauan, ya, sebab ada ahli-ahlinya yang akan menyelesaikan hal ini. Kita pun ada panglima cyber juga. Jadi jenayah cyber ni memang berlaku kerana sebab penyalahgunaan internet, kan. Dan kita melihat bagaimana aktiviti haram, kan, yang berlaku. Dan sekarang ni yang kita sangat risau ni kepada rakyat Malaysia ni judi cyber ni. Judi cyber. Ada. Ini akan juga mengganggu sebenarnya ketenteraman awam. Kan. Dan juga cara tak langsung beri kesan yang agak negatif. Maka kita kena pandang serius untuk menangani judi cyber ni. Jadi banyak benda lah selain daripada pencerobohan yang kita kata tadi, serangan cyber tadi. Kan. Jadi insya-Allah hal ini kita berbaliklah kepada keimanan dan ketakwaan. Yang saya kata tadi, kalaulah penghuni sesuatu tempat walau an ahlul qura ada karakter beriman, bertakwa, nescaya Allah akan buka pintu keberkatan. La fatahna alaihim barakat minas sama', daripada langit dan juga bumi. Tapi maknanya kalau sebaliknya, maka mana mungkin Allah Taala memberikan pertolongan kepada kita. Jadi dalam kita nak menyelesaikan apa sekali masalah, kan diingatkan dalam juga Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, yang Allah akan bagi jalan keluar, jalan penyelesaian. Jadi diharap kepada masyarakat agar kita sentiasa memberikan support, ya, kepada agensi pertahanan keselamatan, dan rakyat Malaysia itu sendiri, modal insan itu sendiri pun kena ada kekuatan keseimbangan. Kita pun janganlah pergi kongsi pula, kan. Itu penyakit kita masyarakat Malaysia ni, benda yang tak pasti jangan dikongsi. Satu lagi kena tabayun. Tabayun. Itu satu. Itu yang paling penting. Jadi sahabat kita ada nak tanya satu soalan, boleh kita raikan, doktor? Boleh. Baik, kita bersama dengan Cik Abdullah Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, silakan Cik Abdullah. Doktor, nak tanya sikit. Ini tentang disiplin tentera Malaysia dipuji dunia lah. Dan mengikut ciri-ciri seperti mana Islam mahukan. Berkat keikhlasan tentera lah, kita sebagai rakyat Malaysia hidup aman dan damai. Kita memang berhutang budi dengan tentera ni. Soalan saya, tentera orang lain sebenarnya, soalan saya, bagaimana tentera begitu kekal dapat menjaga disiplin sehingga kali ini? Itu saja. Terima kasih. Okay. Sama-sama, Masya Allah. Di antara barisan tentera terbaik dunia yang penuh dengan disiplinnya. Tapi macam mana nak mengekalkan disiplin tu? Mungkin doktor boleh kaitkan dengan, tadi doktor ada sebut, ada kaitan dengan solat lah, doktor. Silakan. Okey, terima kasih pada penanya, iaitu Encik Abdullah Osman. Bagus soalan tu. Terima kasih atas memberikan kredit lah kepada Angkatan Tentera Malaysia yang bertugas, sebab kita tak nafikan bahawa warga ATM maknanya memang dilatih dengan keadaan yang sangat perlu menjaga disiplin. Munazzaman fi syu'unih ni memang satu perkara yang semestinya ada dalam warga Angkatan Tentera Malaysia. Dan lebih-lebih lagi, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala juga,
Angkatan Tentera Malaysia kita ni satu-satunya yang memiliki doktrin dasar pembinaan mental dan kerohanian Islam. Yang saya dalam kajian PhD saya saya tak jumpa lagi negara yang sebaik seperti mana Malaysia yang ada dasar, disebut dengan dasar pembinaan mental dan kerohanian Islam. Dalam dasar pembinaan mental kerohanian Islam ni dia telah diluluskan oleh dalam perintah Majlis Angkatan Tentera Bilangan 9 tahun 1991. Dalam tu dia ada bagaimana nak merealisasikan tu ialah warga ATM maknanya disarankan untuk melaksanakan aktiviti keagamaan ini 857 jam. Antaranya yang saya kata tadi solat. Sembahyang. Jadi kita nak warga tentera kita memiliki kekuatan jasmani, emosi, rohani, intelek. 800 jam. 857 jam setahun. Wow. Setahun. Jadi kita kena pastikan, maknanya termasuk dalam tu adalah mereka hadir dalam pendidikan Islam Fardu Ain punya modul, lepas tu mengikuti solat dan pendidikan kerohanian dan sebagainya. Kalau bahagi setahun tu sehari dalam 2 jam dekat 3 jam juga tu. Tapi maknanya fleksibel. Sebab core agama Angkatan Tentera sendiri memiliki visi dan misi. Iaitu visi adalah menjadi penjana kecemerlangan pembangunan kerohanian. Modal insan ATM yang unggul. Ini visi kita. Dan kemudian misi Kagat sendiri adalah meningkatkan tahap kesiagaan kerohanian warga ATM melalui pendidikan Islam yang saya kata tadi ni. Yang pendidikan Islam Fardu Ain P4. Kemudian kita ada kuliah yang tersusun dan juga perkhidmatan keagamaan lah. Ada dalam misi. Dan objektif utama kita ialah untuk melahirkan warga ATM yang berilmu, beriman, beramal dan bertakwa ke arah memperkukuhkan kerohanian dan kekuatan tempur spiritual yang saya kata tadi, spiritual combat power tadi. Itu. Jadi berbalik pada sembahyang. Sebenarnya Allah Ta'ala perintahkan sembahyang ni bukan saja-saja. Rupanya ada di sebalik sembahyang itu Allah nak latih kita. Bila kita sembahyang, macam kata tadi kepada Dayak Aiman tadi, bila kita sembahyang, kita rukun dalam solat ni antaranya ialah baca surah Fatihah. Betul. Bila kita baca surah Al-Fatihah yang saya kata tadi, dalam surah Al-Fatihah tu ada ayat yang sebenarnya hari-hari kita berdoa. Satu, kita mengucapkan thanks, terima kasih, alhamdulillah rabbil alamin, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Allah, kita selalu menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Taala. Maknanya kita menjadi hamba yang bersyukur bila kita solat. Ya, dan kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim berulang supaya terap dalam jiwa kita, supaya kita ada nilai kasih sayang. Dan kemudian ada dalam tu bahawa akan dikaulah ya Allah kami sembah dan akan dikaulah kami minta pertolongan. Dan kita hari-hari sebenarnya bila solat kita minta apa? Petunjuk. Betul. Ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya hari-hari kita minta petunjuk. Bahkan dalam sembahyang ni ada universal value yang ada yang kita boleh dapat. Contoh bila kita solat, ya, kita akan maknanya dimulakan dengan niat. Bila niat ni ialah maksudnya mendidik diri kita buat sesuatu perkara ialah keikhlasan, kejujuran. Jadi maknanya buat kerana Allah Taala. Bukan kerana dipaksa sebagainya kan. Tapi maknanya dalam solat itu sendiri ada package latihan. Yang Allah nak latih kita supaya kita jadi manusia yang jujur, ikhlas. Dalam sembahyang kita sentiasa menyatakan kita nak jadi hamba yang bersyukur, minta tolong Allah Taala supaya Allah bagi petunjuk. Dan dalam sembahyang itu sendiri ada disiplin. Oh, dalam sembahyang dalam solat tu disiplin sebenarnya. Tanpa kita sedari sebenarnya, ya, ada nilai-nilai ketaatan. Kalau kata sembahyang jemaah sebagai contoh, imam rokok pakai rokok. Macam tentera jugalah ya. Baris dalam keadaan soft, baris. Ya, jadi
i'tidal pakat bangun belaka, pakat sujud belaka. Jadi dapat ada arahan ikut. ada nilai ketaatan, nilai kerjasama, nilai kesatuan. Masya-Allah. Taat kepada pemimpin. Jadi ada dalam tu. Jadi masya-Allah, maknanya falsafah di balik solat tadi. Kemudian bila di hujung kita sama-sama berdoa, kemudian kalau dulu sebelum Covid kita salam kan, sekarang kita pun tak saling menghormati. Ya, saling kasih mengasihi, begitulah. Jadi bukan saja-saja Allah Taala mensyariatkan, perintahkan kepada kita supaya kita solat, supaya kita berpuasa. Semua ada manfaat yang besar. Betul. Jadi balik pada yang Saudara Abdullah Osman tadi, maknanya disiplin. Untuk disiplin tu. Jadi maknanya dengan pelbagai cara lah. Ini antara pendekatan agama yang ada dalam Angkatan Tentera Malaysia. Tetapi di samping itu, dalam tentera tu sendiri pun maknanya masya-Allah itu benda yang asas lah. Betul. Yelah, yang semestinya dengan peraturannya, dengan disiplinnya kan, dididik begitu. Sebab inilah pentingnya dalam kombatan ni. Maknanya dalam solat kita mana boleh bercakap-cakap ya. Dalam barisan ketenteraan kita pun kena ikut kena ikut pemimpin, rukuk, sujud, ada timing dia kan. Solat subuh ke tak lagi tu. Maknanya timing tu ada. Tak boleh terlewat sikit pun. Nanti kena denda. Okey. Baik, jadi kita nak ulas lagi selepas ini apa peranan kagat dalam ATM. Anda mesti nak tahu kan? Dan kagat tu apa dia? Okey, para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jom sama-sama kita berganding bahu untuk mempertahankan negara. Baik, Tuan, kita nak tahulah kagat ni apa dia dan apa peranan kagat dalam ATM tu sendiri. Okey. Kagat ni singkatan daripada Kor Agama Angkatan Tentera. Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia lah, kan? Jadi pendeknya dia kagat lah. Bukan kagat. Jadi kagat ni seperti mana yang saya nyatakan tadi, ada visi, misi dan objektif yang telah saya huraikan tadi. Menjadi penjana kecemerlangan pembangunan kerohanian model insan ATM. Jadi itu tanggungjawab kita. Kita nak memastikan supaya warga Angkatan Malaysia memiliki apa disebut dengan spiritual combat power. Jadi di samping tahap kesiapsiagaan kerohanian yang ada pada mereka ini, maknanya melalui pendidikan dan perkhidmatan keagamaan. Dan kita nak supaya warga tentera ada kekuatan keimanan, ketakwaan, dan mengamalkan segala ilmu dan juga memperkukuhkan nilai apa disebut dengan kekuatan tempur spiritual tadi. Ini kekuatan dalaman tu. Jadi kita ada maknanya mendukung dasar pembinaan mental kolonial Islam Pemat 991 tadi yang saya katakan tadi, yang mana untuk merealisasikan aktiviti-aktiviti kerohanian. Jadi kita ada dalam kagat tu ada sel dakwah yang bertanggungjawab secara tak langsung untuk membuat pengisian aktiviti-aktiviti keagamaan lah. Jadi termasuklah program-program yang saya kata tadi, yang saya sebut perkataan Jerry tu. Dia ada satu modul khas. Yang mana modul ini dia bukan hanya pendidikan Islam biasa, tetapi di situ ada nilai motivasi untuk mengenal diri, siapa kita, di mana kita, untuk apa kita diciptakan, dilahirkan di atas muka bumi ni. Jadi ada slot-slot yang touching. Untuk dia muhasabah untuk dia mengenal Tuhan Maha Pencipta, mengenal diri. Jadi maknanya itu adalah sesuatu yang cukup bermakna. Sebab itu kita dalam kita ada pasukan dakwah medan.
Pasukan dakwah beda lah. Medan. Yang saya kata tadi, kalau ikut fungsi Pasdam ni, seperti mana yang dari Aiman kata tadi, di kawasan-kawasan operasi sebagainya. Memang satu perkara yang penting ya untuk turut bersama dengan warga tentera kita di barisan hadapan. Ya. Di kawasan-kawasan operasi, di sempadan dan sebagainya ya. Yang kita lihat masya-Allah ya, pengorbanan perjuangan warga tentera kita yang 24 hours lah, 24 jam kan, sentiasa. Ya, maknanya mengawal. Kalau berlaku memastikan kematian macam mana, Doktor? Ya, termasuk maknanya itu antara tugas Kagat. Maknanya menguruskan jenazah dan sebagainya. Berlaku kematian kan. Jenazah yang pelbagai lah dalam operasi ini, macam-macam lah kecederaan kan dan sebagainya. Tetapi itulah merupakan tanggungjawab kita lah. Macam sekarang ni kita tak boleh rentas negara. Jadi mungkin barisan tentera kita sedang mengawal sepadan dengan begitu ketat. 24 hours Ya, sentiasa. Dia ada shift tu. Dia ada shift tu. Wah, jadi maknanya memastikan supaya tidak ada pencerobohan. Supaya kita boleh tidur dengan aman. Ya, lepas tu kita kena terima kasih, kena hargai. Okey. Ya, kita bila kita selesa dengan keadaan negara kita hari ini, patutnya kita ingat insan-insan tu. Yang masya-Allah mereka kan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya menyatakan dua mata la tamasuhuma. Maknanya tidak sentuh api neraka. Dua mata. Baik tu satu ainun bakat min khasyatillah, satu mata yang selalu dimenangi kerana takut kepada Allah Taala. Satu lagi ialah mata yang sentiasa dia batat tahrusu fi sabilillah. Maknanya dia berjaga malam, maknanya sentiasa menjaga keamanan. Kan? Abang-abang tentera kita ni. Ya, di jalan Allah ni, jalan Allah kan. Maknanya untuk keamanan, kesejahteraan mereka bersengkang mata untuk memastikan supaya negara kita aman dan damai. Mulianya abang-abang askar kita kan. Jadi kita ucap terima kasih. Sebab tu satu tempat kalau kita tengoklah bila ada polis, ni ada tentera. Jadi cara tak langsung kadang-kadang rakyat yang duduk situ pun rasa aman, selamat. Jadi keberadaan tentera tu sendiri pun masya-Allah sebenarnya cukup bermakna. Jangan kita menganggap bahawa tak ada apa. Tak. Keberadaan mereka itu pun menyebabkan menggerunkan orang-orang yang penjenayah. Betul. Ya, menggerunkan musuh-musuh. Ya. Sebab itu negara kita insya-Allah dalam keadaan aman dan tentera. Tapi apa balasan orang awam ni kan? Orang kata kita tengah tidur tapi abang-abang askar kita, abang-abang polis kita sedang bersengkang mata untuk mempertahankan negara. Sahabat kita ada tanya satu soalan lah tentang orang awam ni. Kita sebagai orang awam, apakah peranan dan tanggungjawab kita untuk mempertahankan negara dari anasir-anasir jahat atau penceroboh? Mohon perkongsian dari ilmu dari Ustaz. Sekian, terima kasih. Hasnoin dari Kota Kinabalu. Silakan Doktor. Bagus. Cik Hasnoin ya. Yang menanyakan tentang perihal tentang orang bagaimana awam ni. Orang awam ni peranan kan. Peranan, tanggungjawab. Jadi dalam isu anasir-anasir yang tak baik ni, kan, yang datang dalam bentuk pencerobohan sebagainya adalah sesuatu yang memang lumrah, yang memang itulah hakikat manusia yang tak habis-habis. Sebab tu Allah mengisahkan dalam Al-Quran yang kata manusia ni suka melakukan kerosakan. Kan, yang kita baca Al-Quran ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, ketika malaikat tanya kepada Allah, kenapa nak ciptakan manusia yang jenisnya yang suka buat kerosakan dia buat tak habis-habis. Suka hasad dengki, bergaduh sana bergaduh sini kan. Lepas tu anasir-anasir yang tak baik ni maknanya terus berlaku. Jadi apa peranan kita? Ya, peranan kita maknanya bukan hanya kita minta supaya warga itu atau polis saja yang menyelesaikan permasalahan ini, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia kena kerjasama. Dan apa yang berlaku tu, kalau ada maklumat kena bagi maklum. Ya. Kita nak mengengkang kumpulan-kumpulan yang jenayah kan, anasir-anasir jahat ni, kita perlu ada maklumat. Jadi maknanya kita saling bantu membantu. Saya teringat
Nabi kita SAW. Ni saya ambil daripada kitab Sahih Imam Bukhari yang menjelaskan menarik ni. Bagaimana diterjemahkan ataupun dibuat kita kata analogi lah, perumpamaan, bagaimana tanggungjawab semua kita tanggungjawab bersamalah dalam isu keselamatan ni ialah dilihat bagaimana pertahanan keamanan spiritual ni adalah umpama penumpang kapal. Disebut dengan karukab as-safinah. Karukab as-safinah ni maknanya nak membayangkan as-safinah ni kapal lah. Yang mana sebahagian penumpang kapal ini ada di tingkat atas sekali. Ni semua kapal ada yang nak pilang kawi. Pilang kawi baru buka. Jadi bayangkan sebuah kapal dia ada 3 tingkat. Satu tingkat atas, tingkat di tengah, kemudian tingkat bawah. Ya, jadi masing-masing ada sebagian penumpang di atas, di tengah, di bawah. Okey. Dalam hal ini katakanlah kan penumpang yang di bahagian bawah ni nak perlukan air. Perlukan air. Maka dia terpaksa lalu. Dia terpaksa naik di tingkat tengah sampai tingkat atas nak ambil air. Tapi kalau seandainya lah adalah pemikiran ataupun idea kata kita duduk bawah dah. Kan? Air duduk sebelah je sebenarnya. Tapi cuma ada dinding dekat je. Apa kata kita tebuk je. Tebuk je. Ya, tak payah duduk naik atas. Macam cerdik. Jadi kalaulah pemikiran atau idea ini maknanya diketahui umum begitu, adakah kita yang duduk golongan yang duduk atas tu dengan di tengah tu duduk biar? Atau kan bagaimana? Jadi di situ nak menunjukkan bahawa kerjasama. Maknanya di dalam keadaan itu kita tak boleh biarkan. Jadi pasti masing-masing akan maknanya mencegah dia lah. Mencegah dia. Daripada dia lakukan benda tebuk tu. Sebab kalau tidak, apa akan berlaku pada kapal tu? Habis karam. Bukan kata yang di bawah saja lemas. Maknanya habis. Satu kapal. Habis satu kapal. Yang di atas, yang di tengah, di bawah habis. Jadi kalaulah masing-masing main peranan, maknanya saling bantu membantu, tolong menolong, saling ingat mengingat, ya, insya-Allah maknanya selamat. Maknanya air maknanya dibantulah bagi kepada yang bawah. Jadi tak perlulah dia tebuk kan. Jadi maknanya akan selamatlah kapal itu. Jadi maknanya kita nak bagi analogi ataupun perumpamaan bahawa yang dikatakan keselamatan pertahanan dan keamanan dalam sebuah kemasyarakatan ni ibarat seperti mana yang kata tadi kita berada dalam satu kapal. Jadi sama ada rakyat biasa di mana posisi kita pun, di mana latar belakang kita pun, kita kena ada kekuatan bersama, kerjasama, saling bantu-membantu. Jadi bab mempertahankan negara pun adalah tanggungjawab bersama. Kedaulatan negara tanggungjawab bersama. Tak kisahlah apa saja pangkat kita ke, tanggungjawab 3 paku ke 2 paku ke kan. Masya-Allah kan. Jadi saya tak ada paku lagi ni. Aduh. Insya-Allah kami bisa watoniah bagi. Okey. Insya-Allah. Nanti minta borang Okey, baik. Nanti kita ucap terima kasih kepada doktor. Satu perumpamaan yang cukup hebat yang perlu kita lihat dalam kita berlayar bersama dengan masyarakat di Malaysia ni. Kita sedang berlayar ni doktor kan. Betul. Kalaulah dalam kapal tu kita bergaduh, turun je lah pada kapal, berenanglah sendiri dekat lautan besar tu. Ya? Kalau tak nak bekerjasama. Kalau tidak, kalau nak duduk dalam satu kapal, kita saling bekerjasama di antara kita. Kita berehat seketika dan kita dah tamat di TV3, kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Mungkin daripada sudut ketenteraan, kita dah boleh atasi segalanya. Namun sekarang ni kita diserang pula dengan COVID-19. Lepas ini kita bicarakan. Boleh doktor? Baik. Jangan ke mana-mana para penonton. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
tahu, jangan keliru. Terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman, jaga penjarakan fizikal anda. Dan tapi walaupun jaga penjarakan fizikal, kita tetap di hati. Okey, baik, kita kembali dalam Tanyalah Ustaz. Perbincangan kita pada hari ini istimewa. Kita bawakan kepada anda topik kita, pertahankan negara. Mungkin kita merasakan aman dan sentosa, namun begitu kini kita diserang pula dengan wabak COVID-19. Sahabat, kita nak bertanyakan satu soalan, Doktor. Boleh kita raikan? Baik, bersama dengan Siti Nurbaya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Saya ingin bertanya, sebagai rakyat Malaysia, adakah isu COVID-19 ini boleh dijadikan contoh sebagai seorang rakyat yang cintakan negaranya dan ingin mempertahankan negaranya dengan tidak mengambil mudah dan leka dengan mematuhi langkah-langkah SOP yang telah ditetapkan oleh sistem kerajaan dan kesihatan untuk terus mempertahankan negara Malaysia supaya tidak membiarkan COVID-19 ini membiak dan menjadikan negara kita Malaysia yang tercinta ini selamat untuk diduduki dan selamat untuk melakukan aktiviti harian. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia. Silakan Doktor. Okey. Terima kasih Puan Siti berkenaan dengan wabak pandemik COVID-19. Kita mahu tak mahu itulah cabaran kita. Betul. Yang mana semestinya lah apa yang Siti cakap tadi benar, ya. Ini pun ada hubung kait dengan keselamatan, ya, kesejahteraan. Jadi semestinya dalam kita pengamalan, kita sebut sebagai pengamalan kehidupan norma baru, perlu dipatuhilah SOP-nya. Ya, jadi tak lain dan tak bukan adalah bertujuan untuk kita mempertahankan negara kita supaya negara kita tidak menghadapi seriusnya COVID-19. Walaupun hari ini kita tengok masya-Allah, ya, menakutkan, mengerikan. Jadi kalaulah seluruh rakyat Malaysia, ya, patuh SOP, memberikan kerjasama yang sebenarnya dalam memastikan pengamalan kehidupan norma baru ni diberikan keutamaan, ya. Dan merupakan tanggungjawab bersama, ya. Insya-Allah kita dapat hadapi dengan sebaiknya. Di samping jangan jemu, kita berdoa kepada Allah. Ini dia punya kunci dah. Kan? Seperti mana yang kita mengharapkan Allah Taala buka pintu keberkatan yang saya katakan tadi. Maknanya amanu wattaqau ni kena ada kekuatan tu. Beriman dan bertakwa, nescaya Allah akan buka maknanya pintu keberkatan, ya, daripada langit dan bumi. Itulah, ya, la haula wala quwata illa billahil azim. Tak ada daya upaya, tak ada kekuatan, ya. Kita kena pasrah, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta, ya, Tuhan yang berkuasa maknanya menyembuhkan dan menghilangkan. Jadi segala permasalahan yang kita hadapi ini, maka di samping usaha ikhtiar kita kena ada. Yang kata pematuhan SOP, kan, dan juga kerjasama semua rakyat Malaysia lah dalam kita nak bendung wabak ini, ya. Tapi dalam masa yang sama kita juga sentiasalah berdoa kepada Allah Taala, minta supaya datangkan kesejahteraan ke mana, seperti mana yang kita mukadimah tadi, bagaimana Ibrahim alaihissalam, Nabi kita SAW, kan, lalu mendoakan untuk kesejahteraan negara. Jadi itulah, ya, mudah-mudahan apa yang Siti nyatakan itu antara contohlah yang dikatakan adakah itu dianggap sebagai pertahankan negara. Ya, betul. Maknanya yang paling penting sekali kita usaha dan ikhtiar, itulah sebenarnya kita sedang berperang dengan wabak COVID-19. Kita ada sahabat kita, Encik Omar Abdul Majid. Boleh kita raikan, Doktor? Ya, betul. Baik. Assalamualaikum, Encik Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Aiman dan gue Tuan Khairul Fauzi Azmi, ya. Dan saya, ya betul, Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Tuan dan juga Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan saya begini Tuan, ya. Tuan, biasa kita
orang tua-tua dulu lah, macam saya pun orang lama juga tuan ya. Mereka yang lama-lama ni mereka pernah dijajah dulu dan pernah macam mana susah payah perik jerih untuk mendapatkan kemerdekaan ni tuan. Betul. Jadi apabila kita bercakap ni orang golongan mulia ni, bukanlah semua, tak semua ya. Golongan mulia ni kan dia tak pernah susah tuan. Dia tak pernah makan ubi rebus, ubi kayu rebus. Saya pernah makan tak jumpa nasi. Ni tuan. Jadi berapa susahnya orang tua-tua dulu ya. Jadi mereka belia-belia ni nak merdeka biasa, dia tak ada apa pun. So, hari Malaysia pun ada Malaysia. Jadi apakah semangatnya begini rupa juga boleh melunturkan untuk apabila berlaku satu perkara untuk pertahankan negara ni, kerana mereka tak kisah pun. Mereka dah senang hidup, tak payah nak fikir benda-benda sangatlah. Merdeka lah 64 ke 62 ke 80 ke, dia tak kisah benda-benda gitu tuan. Jadi apakah juga semangat begini? Patut ke semangat begini ada pada golongan mulia, dan semangat ini juga bolehkah melunturkan semangat sebagai untuk mempertahankan negara ini tuan. Itu soalan saya tuan dan Nai. Terima kasih banyak tuan dan Nai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Orang veteran ni tuan Omar. Orang yang sudah melalui liku-liku kehidupan. Masya-Allah ya. Bagi mereka yang dapat merasai membezakan. Zaman belum merdeka dan selepas merdeka. Makan ikan kering. Allahu akbar. Kan? Jadi kadang-kadang tak dapat dirasai oleh anak muda pada hari ini. Kan? Dan mereka tak terfikir pun kadang-kadang macam mana yang kita hadapi. Jadi inilah menjadi semestinya lah bagi orang-orang yang lama dan sebagainya sentiasa mengingatkan kepada orang-orang muda ya. Tentang keperitan, tentang nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan, kemakmuran perlu dipertahankan. Jadi kita kena selalu memberikan motivasi ya kepada anak-anak muda kita, dan kadang kita kena bagi share pengalaman-pengalaman itu. Kena kongsikan sejarah-sejarah tu. Sejarah itu bagi dia nampak kan. Dan mungkin kalau boleh kita buat satu aplikasi latihan sebagainya kan, ajak anak pergi satu tempat, bagaimana kehidupan yang survival ni kan, pun adalah salah satulah kan. Cuma perlu kita menyedari hakikat bahawa apa sekalipun usaha kita kena balik kepada agama ni. Jadi sebenarnya jalan penyelesaian yang saya lihatlah kadang-kadang macam-macam metod, modul yang dibina dan nak mencapai satu tahap yang kita harapkan, tetapi kadang-kadang yang menjadi masalah berlaku ialah pengabaian terhadap pengamalan agama. Tapi maknanya kalaulah agama itu dia seiring ya dengan melihat kepada sejarah kehidupan terdahulu, insya-Allah maknanya akan terhasil kekuatan. Jadi perlu diterapkanlah di rumah. Jadi agama dia juga akan melihat kepada sejarah. Melihat kepada sejarah yang mana pengorbanan, perjuangan ya yang terdahulu. Jadi mendidik jiwa kepada kecintaan negara dan sebagainya kan. Dengan cerita ada yang lama tak balik ke rumah jumpa anak isteri ya tuan Oh ya. Itulah kadang-kadang pengorbanan terutama warga ATM lah yang bertugas ya. Maknanya di kawasan operasi sebagainya kan. Dan juga yang terlibat dengan misi-misi kan. Kalau ke luar negara yang naik kapal pergi ke laut tu, itu lagi lama ya tuan itulah dia berdasar kepada operasi yang dia adakan lah. Paling lama tuan berjauhan dengan family berapa lama? Lama juga lama juga 6 bulan 4 bulan tu ada besok dah bulan ya Allah. Ini jadi biasa kalau misi Lebanon sebagainya dia ada masa lah, bukannya boleh kalau kata setahun bertugas di sana maknanya ada masa dia yang dibenarkan untuk bercuti balik kan. Tapi inilah dikatakan tadi perjuangan, pengorbanan dan pengalaman tu yang susah nak dapat tu. Betul, kan? Betul, pengalaman susah nak dapat. Tapi sebenarnya apa yang Tuan Omar nyatakan tadi ni adalah saya sangat memahami keadaan realiti. Saya pun maknanya juga bila sebut kita Felda sini, saya pun
adalah juga daripada latar belakang keluarga Felda. Jadi kita pun mengetahui susahnya macam keadaan mana, dia kan? betul. Banding kepada generasi yang kemudian ni dia tak dapat merasai lah. Betapa peritnya. Lahir-lahir makan spaghetti. Kan, spaghetti dah. Jadi bila cerita pun duk blur kan. Dia tak nampak. Kan. Tapi tu saya kata tadi kita perlu garapkan nilai agama ni. Saya yakin percayalah. Kalau sekadar kita berkongsi pengalaman sejarah hidup ni dia anak-anak ni dia dengar begitu je. Tapi kalau kita masukkan elemen agama ni dia lain. Dia ada kekuatan yang lain yang insya-Allah Allah Taala akan buka hati dia. Okey, baik. Lebih Tuan. memahami. Insya-Allah. Baik, Tuan. Saya ada satu soalan. Tali apa yang paling jahat? Saya jawab tali barut. Okey. Penonton kita mesti nak tahu kan tentang tali barut dalam ketenteraan ni mesti ada juga. Orang kata apa tali barut yang kadang-kadang dengan tali barut inilah yang menjatuhkan kita sebutkan keamanan sesebuah pasukan. Baik, selepas ini kita bicarakan, Tuan. Ya, okey. Baik, jangan ke mana-mana para penonton. Tali apa yang paling jahat iaitu tali barut. Kembali selepas ini tajulah Ustaz biar tahu jangan keliru. Demi negara yang tercinta dicurahkan bakti penuh setia. Kembali dalam Tajulah Ustaz biar tahu jangan keliru. Bakti dicurahkan dengan penuh kesetiaan demi kecintaan kepada negara. Baik, topik kita pada hari ini adalah pertahankan negara. Namun begitu, dalam kita sibuk mempertahankan negara, ada pula musuh dalam selimut ni yang kita sebutkan menjadi tali barut. Sahabat kita ada nak tanya satu soalan, Doktor. Boleh kita raikan? Okey. Bersama dengan Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru Tajulah Ustaz serta sahabat-sahabat syurga. Semoga kita dalam rahmat Allah SWT selalu. Soalan saya, jika dahulu kegagalan dalam sebuah peperangan antaranya disebabkan oleh tali barut, adakah di zaman moden ini tali barut masih wujud? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan, Doktor. Baik, terima kasih kepada penanya Jura Azlin ya. Berkaitan dengan tali barut. Seperti mana kita sedia maklumi yang saya nyatakan tadi yang ayat Quran. Bagaimana yang dikatakan manusia itu. Jenisnya yang macam mana, suka melakukan kerosakan di muka bumi dan kadang terdedah dengan tumpah darah, yasfiku dima, hasad dengki dan sebagainya, kan? Dan inilah hakikatnya. Kita bila sebut musuh Allah, musuh kamu dan musuh yang selain daripada itu yang kamu tak ketahui tetapi Allah mengetahui. Jadi ada disebut juga kadang duri dalam daging, kan? Dan istilah tali barut ni ialah walau bagaimanapun kita tak nafikan inilah isu kemanusiaan, hal-hal manusia. Namun apa sekalipun dia sebenarnya adalah daripada sifat-sifat yang disebut dengan ialah sifat-sifat mazmumah lah, sifat-sifat celah. Yang patut kita hindarkan. Ini ada terjadi yang sedemikian rupa ni adalah mungkin disebabkan ada kepentingan-kepentingan yang tertentu. Ya, ada di samping disebut dengan amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Punca dia. Jumpa dah punca dia. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Kita ada kalangan manusia yang hati sakitlah. Mana ada penyakit tetapi dia tak sucikan dia dengan yang kita kata tadi amalan kerohanian tadi. Bila tidak implementkan amalan kerohanian ini, maka menyebabkan penyakit itu dia makin parah. Dan sampai satu masa Allah gambarkan dia dah sakit ditambah lagi penyakit tu lagi dahsyatlah. Jadi akhirnya ada kalangan mereka yang sifatnya yang Nabi kata yang menggambarkan
nilai munafik. Salasun man kunna fahuwa munafiq. Ada 3 benda yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, ya, ciri-ciri yang dikatakan munafik yang semestinya kita kena elak. Iaitu yang pertama, bila idza haddatsa kadzaba. Bila berbicara, cakap, ada je otak dia. Ada je otak dia. Aduh. Kan masalah ni. Ya, kat bohong. Wiza wa'ada, bila dibagi janji, amanah, wa iza akhlafa, di mana dia mungkiri janji dia. Mungkiri janji. Dan wa iza tumina, bila dibagi amanah, khana, dia khianat. Ini satu perkara yang kita kena hindarkan. Di mana-mana situasi pun, kita sedia maklum bahawa perkara ini kita mau tak mau kita hadapi. Kan dalam situasi manusia ini. Sebab tu saya tengok kepada ni, saya ambil mafhum daripada hadis yang riwayat Ahmad bin Hanbal yang menyatakan ada 4 sifat yang apabila semuanya ni ada dalam diri seseorang, nescaya orang itu akan tidak ditimpa kesusahan. Okey. Yang pertama, dia kata menjaga amanah. Kena ada kekuatan ini. Maknanya dia bertanggungjawab dan dia tidak khianat. Dan sifatnya yang kedua, benar. Kita kata jujur ni. Dia seorang yang jujur, dia tidak akan jadi tali baru. Dia tidak akan jadi orang yang duri dan daging sebagainya. Kalau dia ada sifat kejujuran, benar, ya. Dan maknanya tak berdusta lah. Kemudian yang paling utamanya ialah berakhlak mulia, mahmudah. Sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Dan juga sentiasa sebenarnya menjaga kesucian, yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Maksudnya suci jiwa dia. Maka di sana ada beberapa tip-tip untuk kita, supaya kita ada jalan untuk sebenarnya kita nak supaya nak mengatasi lah hati yang saya katakan tadi, hati yang bermasalah ni. Betul. Kan? Hati yang keras, kan. Jadi iaitu yang pertama, saya kata balik pada yang tadilah, beriman dan bertakwa tadi. Sebab Allah Taala sebut dalam surah At-Taghabun, wa may yu'minu billah yahdi qalbah. Siapa yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bagi hidayah, bagi petunjuk pada hati dia. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ya. Sentiasalah mengingati Allah, itu hati adalah akan jadi tenang. Yang kedua, hati yang akan tenang, ya. Dan dia tidak terlibatlah dengan perkara-perkara yang kata-kata di mazmumah tadi. Lepas tu jangan lupa selalu Al-Quran ni kena sentiasa baca Al-Quran, ya. Tadabbur dengan Al-Quran, ya. Dan mengingati kematian, ya. Itu yang keempat, ya. Sentiasa ingat bahawa berapa lama sangat kita duduk atas dunia ni, kita kena ada matlamat kehidupan kita selepas kematian. Jadi maksudnya, ya, sentiasa kita muhasabah diri kita, dan berbuat baiklah. Sentiasa menolong orang, kan. Buat baik pada anak yatim, pada orang susah, miskin. Mana dia itu dah sebenarnya tarbiyah untuk supaya hati kita yang keras tadi dapat dilembutkan. Dan juga kena cinta majlis-majlis ilmu lah, yang macam ni, majlis tanya ustaz, ya. Biar tahu, jangan keliru. Dan bahkan lain-lain lah. Cinta kepada majlis ilmu ni, maknanya dia sebenarnya kita duduk, walaupun sebenarnya ada benda yang insya-Allah ada manfaat, yang boleh memberikan kekuatan, sebab di situ adanya nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maknanya sentiasa mengingati, ada nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu sendiri adalah nasihat. Jadi bila kita mencintai majlis ilmu tu, insya-Allah kita akan jadi dalam hal ini insya-Allah kita nak menangani isu permasalahan yang kita sebut tadi, tak kisahlah tadi baru ke apa ke, benda-benda yang sifat-sifat yang tak elok ni, dia apa pun balik berpunca kepada hati. Sebab saya ingat abang-abang tentera ni hati dia keras. Rupanya hati tu kena dimasukkan iman dan takwa. Ya, insya-Allah akan jadi. Dalam hati ada taman. Okey. Betul. Tadi doktor ada sebut pergi ke Lubenan sampai 6 bulan. Rumah okey ke? Okey. Ni sahabat kita nak tanya ni. Sahabat kita nak tanya satu soalan ni. Rahimah Saud, apakah peranan utama yang boleh dimainkan oleh seorang isteri perwira negara untuk
mempertahankan negara sekiranya diceroboh. Bagaimana rakyat kini boleh mencontohi perwira terbilang dahulu dalam mempertahankan negara walaupun tidak dijanjikan sebarang ganjaran. Terima kasih Kol dan Dai. Macam mana tu? Orang rumah okey ke? So itulah para himah, maksudnya wallahu alam, mungkin Pak Rimah ni adalah salah seorang isteri tentera mungkin juga ataupun sebagainya, ya. Tapi soalan yang cukup baik, ya, berkaitan dengan peranan utama untuk dimainkan oleh para isteri perwira ni. Yang pasti benar kita sudah maklum bahawa yang paling utama ni tip isteri ni yang mana suaminya perwira, askar, tentera sebagainya, kena faham tugas suami tu. Pekerjaan suami tu dia itu tip utama. Kalau dia tak faham susah. Kena faham dan faham, dan dia kena redha lah dengan dia, ialah jodoh dia dengan ni, dan jangan risau pengorbanan suami itu maknanya walaupun kita di rumah pun dapat pahala. Yakinlah, ya, Allah Taala maknanya Tuhan Maha pengasih penyayang, kan. Dan Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang sebaiknya, ya. Jadi para isteri, peranan dia ialah maknanya support. Sebab tu ada lagu apa? Saloma. Macam mana lagunya tu, Doktor? Perwira, lagu perwira, kan. Kalau tengok tu, kan, engkaulah yang beat tu, kan. Kita melihat bahawa ayat-ayat kata-kata dia tadi dia memberi support, sokongan kepada suami dia. Sebab kadang-kadang lagu-lagu ni macam syair ni pun dia, kalau kita tengok dalam sejarah pun memang dia antara keadaan untuk memberikan semangat. Macam di Mesir, perang Ramadan, perang apa kita, kan, 6 hari, ya, perang Oktober, kan, apa disebut tu, dia tengok zaman tu ada kisah Umi Kalsum, kan. Bila nyanyian Umi Kalsum ni maknanya Arab yang duk tak pernah duk bersatu ni, dia datang lagu tulis satu. Satu. Dia jadi dia mari aura semangat tu. Ya, jadi isteri pun kadang-kadang, kan, ialah apa nama tu, kalau kita tengok lagu perwira tu ada menunjukkan bahawa isteri dia faham dan isteri dia memberikan sokongan dan support, kan, walaupun medan berbeza. Ya, dia untuk medan seni, medan. Dalam lagu tu lah. Ya, jadi tapi seni tadi pun ada benda yang boleh support untuk medan perwira ni. Jadi itulah nak nyatakan bahawa apa yang berlaku kepada isteri ni, peranan dia ialah satu tadi, memahami dan redha dan yakin. Buat dengan jujur. Kita satu benda ni, kalau kita jujur Allah Taala ni, dia akan, kita takkan kecewa. Ada je Allah Taala akan tolong, akan bantu. Jadi kena ada kekuatan tu. Lepas tu saya kata tadi, di samping kita dah faham, kita restu, redha, kita bagi support, sokongan pada suami kita, dalam masa yang sama jangan lupa tanpa jemu berdoa kepada Allah je. Dan sembahyang apa semua, dalam apa sekalipun, kita sentiasa mendoakan untuk kesejahteraan suami kita, kan, sebagainya, ya. Jadi inilah kekuatan yang perlu ada lah pada para isteri perwira. Isteri duduk kat rumah pun sabar, dapat pahala. Masya-Allah, kan. Tapi insya-Allah dalam tentera kita ada badan kebajikan bakat yang isi isteri, maknanya dipantau kebajikan mereka. Kalau suami mereka pergi perbatasan bagaimanapun, Batu Angkatan Tentera Malaysia peka dalam hal ni. Dia akan bertanya khabar dan akan sentiasa adalah pihak-pihak tertentu akan melihara kebajikan, insya-Allah. Di akhir rancangan ni lah, Doktor, mungkin Doktor boleh kata menyeru kepada orang ramai, macam saya sendiri, kan, untuk sama-sama berganding bahu dengan Doktor ni, dengan Angkatan Tentera. Kita pun jadi tentera jugalah di belakang tabir untuk sama-sama kita pertahankan negara. Betul. Silakan, Doktor. Sedikit nasihat lah daripada untuk diri sendiri dan juga kepada sidang penonton sekalian, ya, semualah warga Malaysia, agar kita semestinya sayang, kasih kepada negara kita, hubbul watan, ya. Negara kita yang tercinta inilah tumpah darah kita, tempat lahir kita, yang mana yang mesti kita sayang dan kasih, dan apa sekalipun yang berlaku, dengan pelbagai ujian, pelbagai cabaran, dan permasalahan, kita tetap
Semangat. Tetap. Kita tetap semangat. Semangat. Menanamkan kecintaan kita kepada tanah air, tanah tumpah darah ini, ya. Kita yang mana sedaya upaya kita nak lihat negara kita sentiasa sejahtera, aman. Kita nak negara kita damai, negara kita sentiasa makmur, ya. Justru sejujurnya lah, ya. Sejujurnya kita akan sentiasa dalam, kita kena konsisten. Dalam jiwa kita akan mempertahankan negara kita ini, ya, di mana memelihara kedaulatan negara kita ini, kerana ini adalah merupakan tanggungjawab kita bersama. Betul. Jadi agar negara kita akan terus terpelihara dengan nilai-nilai keamanan dan kedamaian, ya. Jadi kita nak negara kita jadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, ya. Negeri yang baik, negeri yang sejahtera, yang Allah di dalam keredoannya, dan memberikan keampunan, ya, akan berikan keberkatan rahmat kepada negara kita, insya-Allah. Mungkin doktor boleh ketuai doa kita, doktor. Silakan. Okey. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim aba'ana وسلم أمهاتنا وسلم إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق لها مرابطتها وأن ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada doktor di atas penjelasan pada hari ini. Esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya Dai Hadari dan juga panel Prof Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah untuk perbincangan tafsir dan taranum surah Asy-Syura ayat 45 sehingga 49. Temu janji kita esok. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Terima kasih doktor.